Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Syuhada Masran bersama rakan sekumpulan saya Nur Hidayah Ahmad Hisham dan Ifara Wahid daripada kumpulan 14. Menerusi video ini, kami akan membincangkan hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Setelah perkahwinan dilakukan, maka pemberian nafkah akan diberikan oleh suami kepada isteri. Definisi perkahwinan dari sudut bahasa dan istilah. Berbagai definisi tentang perkahwinan telah diberikan oleh para sarjana ataupun ulama Islam. Antara yang terpilih ialah satu akad yang menghalalkan pergaulan di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak serta kewajipan di antara kedua-dua mereka. Manakala dalam pengertian yang lebih luas, perkahwinan adalah satu ikatan lahir di antara dua orang, lelaki dan perempuan, untuk hidup bersama di dalam sebuah rumah tangga di samping melahirkan zuriat sebagai meneruskan kelangsungan hidup manusia menurut batas-batas hak dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh syarak. Perkahwinan atau nikah dari segi terminologi ataupun bahasa ialah himpunan, pengumpulan, percantuman, persetubuhan dan akad. Nikah dari segi bahasa diertikan juga sebagai menindas, setubuh, senggama. Dalam perkahwinan, nafkah adalah wajib diberikan kepada isteri. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan nafkah? Nafkah menurut istilah ialah mengeluarkan belanja atau sara hidup kepada mereka yang wajib atas seseorang untuk membiayainya. Biaya yang dimaksudkan ialah semua hajat dan keperluan pembelajaran, makanan, ibadat, tempat tinggal dan sebagainya. Nafkah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud sesuatu yang dibelanjakan daripada wang atau yang senilai dengannya untuk mencukupi keperluan harian. Ibnu Qudamah telah mendefinisikan nafkah sebagai sesuatu yang dibelanjakan untuk melengkapkan apa sahaja yang menjadi keperluan asas kehidupan isteri untuk hidup seperti makanan, minuman, pakaian dan juga tempat tinggal. Said Sabiq pula menambah bahawa pemberian suami untuk memenuhi keperluan isterinya seperti makanan, minuman dan juga ubat-ubatan walaupun isterinya seorang yang kaya, mempunyai duit sendiri dan mampu menanggung dirinya sendiri. Hukum pemberian nafkah. Para ulama bersepakat suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya. Ini bersandarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Malahan, ia termasuk juga sekiranya isteri mempunyai pendapatan sendiri, harta ataupun pekerjaan. Kewajipan nafkah tetap dipangku oleh suami. Bahkan meninggalkan pemberian nafkah kepada isteri dan anak-anak dianggap sebagai satu dosa. Berdalilkan sabda Nabi SAW yang berikut. Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda dengan yang bermaksud, cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia mengabaikan tanggungjawabnya ke atas sesiapa yang berada di bawah penjagaannya. Nafkah kepada keluarga tetap wajib meskipun ketua keluarga jatuh miskin, manakala nafkah kepada ibu bapa hanya wajib jika anak itu mampu. Majoriti ulama berpendapat bahawa nafkah terhadap isteri dan anak lebih utama daripada ibu bapa. Nafkah terhadap isteri boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir ialah perbelanjaan yang wajib dikeluarkan oleh suami terhadap isteri seperti pakaian, makanan, tempat tinggal yang selamat, keperluan rumah, perubatan dan pembantu rumah sekiranya perlu. Manakala nafkah batin pula ialah keperluan seksual yang perlu dipenuhi oleh pasangan suami isteri yang sah, merangkumi hidup dengan kasih sayang, menjaga perasaan dan emosi pasangan. Kadar nafkah. Dalam Islam secara umumnya tidak terdapat kadar nafkah yang ditetapkan. Hal ini kerana kadar nafkah yang perlu diberikan adalah mengikut kadar kemampuan suami. Di dalam pembahasan nafkah suami dan terhadap isteri, para ulama fiqh membahagikan kepada tiga golongan suami yang senang, sederhana dan susah. Sekiranya suami merupakan orang susah, maka cukup sekadar mengeluarkan nafkahnya asas seperti mengeluarkan secupak beras beserta dengan lauk asas yang mengikut tradisi setempat. Kemudian menyediakan pakaian asas untuk dipakai isteri mengikut pakaian yang dipakai masyarakat setempat, sama ada ketika di dalam rumah atau di luar rumah. Cukup sekadar menutup aurat serta mengikut budaya pakaian orang Islam setempat. Kemudian menyediakan rumah mengikut kemampuan tanpa disyaratkan untuk memiliki rumah tersebut sudah memadai sekiranya menyewa. Sekiranya suami yang tidak berkemampuan ini menunaikan tanggungjawab dengan memberi nafkah asas ini, maka isteri tidak berhak untuk memohon fasakh.
Terdapat pelbagai nas Al-Quran dan Sunnah berkenaan kemampuan nafkah suami di antaranya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya sekadarnya mampu. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Statistik tuntutan nafkah. Terdapat kajian yang dilakukan terhadap jenis-jenis aduan dalam rumah tangga dan mendapati antara aduan yang paling banyak dikemukakan ialah tentang kegagalan suami memberikan nafkah kepada isteri, sama ada nafkah sara hidup ataupun nafkah batin. Dari 104 aduan berkaitan kegagalan memberikan nafkah, terdapat 74 aduan ialah berkaitan dengan kegagalan memberikan nafkah zahir dan hanya 30 aduan melibatkan kegagalan memberikan nafkah batin. Kebanyakan kes-kes kegagalan memberikan nafkah ini melibatkan suami yang berpoligami, meninggalkan isteri ataupun menghilangkan diri. Seterusnya, statistik kes tuntutan nafkah didapati semakin meningkat sejak Perintah Kawalan Pergerakan yang dijalankan oleh Kerajaan Malaysia. Menurut Ketua Pengarah dan Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, sebelum PKP hanya 5 aduan sebulan diterima bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah. Namun, disebabkan PKP, kes tuntutan mahkamah semakin meningkat kepada 5 aduan dalam masa 5 hari. Baiklah, saya Ifara binti Wahid akan meneruskan pembentangan ini. Hak isteri dalam menuntut nafkah. Terdapat beberapa hak yang wajib suami tunaikan ke atas isteri berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hak yang pertama ialah hak nafkah. Terdapat 2 jenis nafkah, iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Kita ke hak yang seterusnya, iaitu hak bersuara. Kebebasan bersuara bermaksud seseorang mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya dalam apa-apa jua perkara sekalipun. Dalam sesebuah institusi keluarga, suami isteri mempunyai hak untuk mengutarakan apa jua yang ada dalam benak fikiran mereka untuk membina dan menjamin kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Sekiranya isteri bersuara untuk mendapatkan haknya, tapi suami ingkar, tidak wajar bagi suami mengatakan bahawa isteri tersebut derhaka, sedangkan isteri tersebut hanya memperjuangkan haknya setelah diabaikan oleh suami. Hak yang seterusnya ialah hak selepas bercerai. Mengenai hak-hak wanita selepas diceraikan suami, Allah juga telah menyatakan yang bermaksud, tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka dan menyempitkan mereka. Dan ada sambungannya daripada surah Al-Talaq ayat ke-6. Berdasarkan ayat ini, suami bertanggungjawab memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak bukan sahaja semasa hidup, tetapi juga selepas bercerai dengan isteri. Hak-hak yang boleh dituntut di mahkamah ialah nafkah edah, mut'ah, harta sepercarian, hak jagaan anak atau hadanah, dan nafkah anak, tunggakan nafkah, dan yang terakhir ialah hak tempat tinggal. Implikasi jika suami tidak memberikan nafkah adalah menuntun sesebuah rumah tangga tersebut ke arah perceraian kerana isteri yang menuntut fasakh. Hukum fasakh adalah harus berdasarkan hukum syarak. Oleh itu, mengabaikan tanggungjawab dalam pemberian nafkah kepada isteri dan anak-anak dianggap satu dosa. Menurut satu dalil yang bermaksud, cukuplah seorang lelaki itu dikira berdosa apabila mengabaikan tanggungjawabnya ke atas sesiapa yang berada di bawah jagaannya. Terdapat juga beberapa pendekatan yang dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah bagi menangani masalah suami yang mengabaikan hak-hak isteri. Yang pertama ialah menasihati suami tersebut dengan cara yang baik kerana isteri mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Yang kedua ialah minta bantuan orang ketiga, iaitu orang tengah ataupun hakam. Jika tidak berhasil, cara yang ketiga ialah minta bantuan mahkamah syariah untuk menasihati suami atau mengambil tindakan. Dan cara yang keempat ialah dengan memohon cerai yang dipandang sebagai jalan terakhir dan terbaik untuk isteri dan anak-anak. Kesimpulannya, pemberian nafkah ke atas isteri adalah tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh suami menurut hukum syarak. Selain itu, perkara ini juga sebenarnya menunjukkan bahawa agama Islam merupakan agama yang
sangat menjaga kedudukan wanita dan kehormatan wanita. Oleh itu, untuk mengelakkan perkara yang sebegini berlaku adalah digalakkan agar seseorang wanita itu untuk mendalami ilmu mengenai hak dan seangkatannya dengan supaya dapat memudahkan urusan mereka di kemudian hari. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.